Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sambung tutorial kita kali ini agak banyak ya. Cikgu gabungkan sekali dasar ekonomi dan juga undang-undang tanah British. Okey, banyak tajuk ini tapi cuma dia pendek-pendek saja, ya. Untuk soalan yang pertama, terus saja kita tak perlu buang masa. Jelaskan dasar pertanian British terhadap orang Melayu. Okey, kita mulakan. Dasar pertanian British terhadap orang Melayu tidak menyembelahi orang Melayu, tidak menjelebelahi orang Melayu. Sebaliknya, mereka mengutamakan pemodal Eropah. Okey, walau bagaimanapun, tinggal end di situ. Walau bagaimanapun, mereka tetap memperkenalkan orang Melayu dengan tanaman yang mempunyai pasaran. Okey, dasar dia ialah memperkenalkan kepada orang Melayu. Tengok dasar berkaitan dengan orang Melayu ni menyebelahi orang Melayu. Apa tadi? Mengutamakan pemodal Eropah, memperkenalkan orang Melayu. Okey, contoh kita boleh berilah kopi. Ini salah satu tanaman yang diperkenalkan oleh pihak British. Mereka hanya membenarkan kegiatan berskala kecil. Itu dasarnya berskala kecil seperti pekebun kecil getah. Okey. Undang-undang pemilikan tanah British diperkenalkan tidak banyak membantu orang Melayu. Tidak banyak. Okey, kita tengok dasar dia seterusnya. Mereka memperkenalkan undang-undang yang bertujuan melindungi tanah orang Melayu. Melindungi daripada diceroboh orang asing. Okey. British tidak memajukan tanah-tanah tersebut. Dasarnya tidak memajukan. Jadi, andai kata 6 markah, berapa anak-anak boleh dapat ya? Yang pertama, menyebelahi. Yang kedua, mengutamakan. Yang ketiga, memperkenalkan. 4, kopi. 5, berskala kecil. 6, pekebun kecil getah. 7, tidak banyak. 8, melindungi. 9, tidak memajukan. Jadi, bolehlah kita tukar 8 ya. 8 markah. Dah lupa pula cikgu berapa semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 ya. 9 markah maksima, 8 garis. Okey, terus tanpa membuang masa, banyak lagi ni ya. Untuk soalan yang kedua, jelaskan undang-undang tanah sebelum kedatangan British di tanah Melayu. Pernah keluar soalan ini ya. Okey, sebelum kedatangan British di tanah Melayu, tanah tidak menjadi masalah kepada orang Melayu. Tidak jadi masalah. 1, tanah pada masa itu luas. 1 markah untuk luas. Dan jumlah penduduk pula rendah. 1 lagi markah. Urusannya cukai dan kebenaran mengusahakan tanah hanya pembesar Melayu saja. Hanya dengan pembesar Melayu saja. 1 markah lagi. Pemilikan tanah pula mudah. Pemilikan tanah. Pemilik tanah ialah sesiapa saja yang mengerjakan tanah tersebut. Sesiapa saja. Jadi markahnya anak-anak boleh dapat dari tidak menjadi masalah. 1, luas. 2, rendah. 3, 4, pembesar. 5, pemilikan tanah sesiapa saja. 6. Jadi 6. Ya. Kalau kita buat andaian 4 markah. Okey, ini mungkin 4 markah sama ada. Mungkin juga soalan struktur ya. Mungkin memang isinya tak cukup banyak ya. So, okey, clear? 6 isi maksima 4. Okey, soalan berikutnya. Jelaskan undang-undang tanah ketika pentadbiran British di tanah Melayu. Okey, buka kurungan.
Undang-undang tanah ketika pentadbiran British mementingkan rekod bertulis. Rekod satu markah. Rekod tersebut adalah elemen penting dalam mengesahkan pemilikan tanah pada masa British. Okey, mengesahkan pemilikan tanah. Yang ketiga, rekod ini digunakan dalam urusan tanah seperti cukai, pajakan dan sewa beli. Yang ini kita beri satu saja untuk cukai. Rekod ini juga penting dalam urusan jual dan beli tanah. Tanah juga dilihat sebagai cagaran untuk mendapatkan modal. Sebenarnya dua ni. Pertama untuk cagaran, yang kedua untuk dapatkan modal. Katakanlah ini pun 4 markah. Okey, berapa isi anak-anak boleh dapat? 1, rekod bertulis. 2, apa tadi? 2, mengesahkan. 3, cukai. 4, jual beli. 5, cagaran. Okey, 5 cagaran, 6 modal. 6 juga, ya. Okey, katakanlah 6. Mudah-mudahan cikgu doakan soalan ni keluar, anak-anak tidak rasa berat. Okey, 6 maksima. 4, minta maaf, ya. Okey, 4 garis. Okey. Kita teruskan. Pantas cikgu, tapi insyaAllah ni pendek-pendek je kan. Nanti boleh semak semula. Okey. Jelaskan kesan pengenalan Undang-Undang Tanah British. Apa kesannya? Buka kurungan. Kesan pengenalan Undang-Undang Tanah British menyebabkan permohonan kebenaran mendapatkan tanah sama ada syarikat atau individu. Okey, bolehlah di sini permohonan kebenaran. 1, didapati dari pejabat tanah. 1 lagi. Okey, kuasa pembesar Melayu tiada lagi dalam urusan tanah pembesar. Okey, kebenaran pejabat tanah juga diperlukan untuk mengutip hasil hutan. 1 lagi markah seperti nipah, dama dan rotan. Beri juga pada contoh. Kuasa residen negeri pula amat besar. Apa kuasanya? Untuk menentukan tanah yang boleh diberi kepada pemodal. Menentukan tanah diberi. Okey. Katakanlah yang ini pun kita jangka 4 markah juga, ya. Okey. Jadi kalau 4 markah, berapa isi anak-anak tadi boleh dapat? Okey, yang pertama tadi mana? Okey, permohonan kebenaran perlu dibuat. Itu kesannya Undang-Undang Tanah. Kemudian dengan siapa nak dipohon? Pejabat tanah. 2. Ketiga, pembesar. Kelima, hasil hutan. Keenam, nipah. Ketujuh, residen. Ke-8, menentukan tanah. Jadi betul ke-8 ni. Pendek saja, ya. 1, 2, 3, 4. Okey. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ya. Okey, tak kisahlah. Nanti kalau betul, kalau silap, ya. Okey, 4 garis. Okey, dah masuk soalan kelima. Pendek je soalan-soalannya, ya. Tetapi perlu tahu dan jawapan mesti tepat. Apa dia Akta Tanah Simpanan Melayu, ataupun kadang-kadang disebut Akta TSM. Itu anak-anak kena tahu. Biarkanlah sedikit besar ni, ya. Okey, kita teruskan soalan kelima ini. Akta Tanah Simpanan Melayu di Tanah Melayu bertujuan untuk mengelak tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing. 1 markah. Akta ini memberi residen kuasa mengisytiharkan mana-mana tanah orang Melayu sebagai tanah simpanan Melayu residen. 1. Akta ini telah menghalang
tanah simpanan Melayu dijual. Okey, bukan itu saja. Tanah tersebut tabah pula. Tanah ni, tanah tersebut tidak boleh ditukar milik. Ni cukup-cukup kalau 4 markah memang bahaya juga ni. Jadi anak-anak kena ingat bersedialah. 4 garis-garis, tak ada maksima. Markah dapat dari berpindah presiden. Okey, dijual. Memang kadang-kadang berlaku ditukar milik. Okey, 4 sedialah. Bimbang juga kalau keluar dengan cukup-cukup markah ini. Okey, F, jelaskan tentang undang-undang tanah British di Sabah. Okey. Buka kurungan. Undang-undang tanah British di Sabah dikenali sebagai, macam mana nak ingat ni? Proklamasi 3 Pelindungan Hak Peribumi. Okey. Okey, kalau tak ingat, memang kena ingat sebab ini ayat ini memang nama undang-undang. Undang-undang ini bertujuan melindungi kepentingan pribumi, melindungi satu markah. Hak milik pribumi diletakkan di bawah kuasa pegawai daerah. Segala urusan jual beli tanah di Sabah dengan orang Eropah pula perlu dimaklumkan kepada ketua pribumi. Katakanlah di sini samalah soalan AC lah, katakan 4 markah. Jadi anak-anak boleh dapat daripada mana? Proklamasi 3 Pelindungan Hak Pribumi. Payah nak ingat. Cubalah melindungi pegawai daerah dan sekali ketua pribumi. Kalau ini situasinya, cukup-cukup saja dapat 4 markah. Tidak ada markah maksima. Okey, kemudian jelaskan tentang undang-undang tanah British di Sarawak. Okey. Kita pun letakkanlah di sini 4 markah. Okey, dapat tak? Cukup tak 4, Undang-undang tanah British di Sarawak menyatakan pemindahan hak milik tanah hanya boleh dilakukan melalui perwarisan. 1 markah. Tujuan undang-undang ini bagi mengelakkan pemajakan dari berlaku. 1 markah. Ia juga bertujuan menghalang pemecahan dan penjualan tanah. Ini boleh bagi 2 Pemecahan tanah 1. Yang kedua, penjualan tanah kepada orang luar. Land order Sarawak, land order kita boleh beri, hanya membenarkan imigran memiliki tanah campuran sahaja, tanah campuran. Manakala tanah simpanan dan tanah pedalaman dilindungi undang-undang untuk pribumi. Berapa markah boleh dapat? Kita semak semula. Pertama, markah dapat daripada perwarisan. Kedua, pemajakan. Ketiga, pemecahan. 4, penjualan. 5, land order. 6, campuran. 7, dilindungi. Okey, 7 So, 4 baru jumpa balik maksima kan. Bukan semua senang anak-anak. So, okey, kita teruskan untuk ada 3 lagi soalan di situ. Jelaskan tentang enactment tanah padi yang diperkenalkan oleh British. Okey, enactment tanah padi bertujuan menghalang tanaman getah ditanam di kawasan tanaman padi. Menghalang 1 markah. British juga melarang sama sekali pembukaan tanah baru untuk penanaman getah dalam kalangan orang Melayu. Di sini boleh bagi 2 tapi kita jangan beri kepada melarang. Okey, kita beri kepada pembukaan tanah baru. Itu isi sebenarnya. Okey. Tutup di situ untuk penanaman getah dalam kalangan orang Melayu. Penanaman getah. Sebaliknya, British hanya memberi keutamaan kepada penguasa Eropah, pengesul Eropah 1. Jaga kalau kat sini 4 markah. Okey, berapa anak-anak boleh dapat? Turunkan sini Okey.
Okey, yang pertama anak-anak dapat dari menghalang. Yang kedua, tanah baru, getah, Eropah. Jadi anak-anak berkemungkinan hanya cuma dapat 4 cukup-cukup ya. Okey, berhati kalau cukup-cukup. Pastikan kita ingat ya. Cubalah ingat, insya-Allah. Okey, untuk soalan kedua terakhir, mengapakah British menghalang orang Melayu menanam getah? Okey, kita buka. British menghalang orang Melayu menanam getah kerana kebimbangan pengusaha Eropah terhadap pekebun kecil getah. Kebimbangan. Lagi, pekebun dalam kalangan orang Melayu tersebut akan menyaingi pengusaha Eropah. Kekurungan, penglibatan orang Melayu juga telah menyebabkan pengeluaran getah meningkat dengan banyak. Meningkat. Okey. Pengeluaran getah yang banyak telah menyebabkan harga getah jatuh. Oleh itu, British berusaha melindungi pengusaha Eropah. Berapa dapat di situ? Katakanlah yang ini pun samalah 4 markah. Berapa boleh dapat di situ? Mari kita cek sama-sama. Kebimbangan, kemudian menyaingi, ketiga meningkat, keempat jatuh, kelima melindungi. So, dapat 5. Okey, 5 maksima, 4 garis. Okey, yang terakhir. Banyak sekali soalan di sini ya. Mengapakah tanaman padi perlu diberi perhatian oleh British? Buka kurungan. Okey, tanaman padi perlu diberi perhatian oleh British kerana minat orang Melayu kepada getah membimbangkan. Minat orang Melayu kepada getah membimbangkan British. Ia akan menyebabkan tanah Melayu mengimport beras dari Thailand, Myanmar dan Indochina. Okey, bolehlah bagi contoh markah Okey, bekalan import beras tidak terjamin. Contohnya ketika berlaku kekurangan pengolahan beras di Myanmar. Pernah berlaku Myanmar mengekspor ke negara kita. Kesannya tanah Melayu telah kekurangan bekalan makanan. Iaitu beras. Okey, di mana markah itu boleh dapat? Yang pertama, minat. Kedua, mengimport. Ketiga, Thailand. Keempat, tidak terjamin. Kelima, Myanmar. Okey. Dan yang keenam, kekurangan bekalan makanan. Berapa ni? 2, 4, 6. Okey. Maksima 4 garis-garis. Andai katalah soalan ni 4 markah kan. So, okey. Selepas ini kita akan masuk ke tingkatan 5 ya. Tajuk imperialisme semula. Okey, kita lihat nota kita. Okey, sebagaimana kita telah semak sebelum ini untuk undang-undang buruh. Okey, ni saja. Okey, dasar British. Yang pertama, dasar pertanian British. Apa kepentingannya? Kita semak balik. Apa dasarnya? Memperkenalkan tanaman yang mempunyai pasaran kepada orang Melayu. Yang kedua, undang-undang pemilikan tanah. Apa lagi isi dasar pertanian British? Melindungi. Kita banyak ya, tak apa. Tadi lihat latihan cikgu dah kemaskan supaya tidak diceroboh. Kemudian berkaitan tanah sebelum British, apa ringkasan? Tiada masalah, luas, penduduk rendah, urusan cukai, okey, dan kebenaran urusan tanah hanya kepada pembesar Melayu. Okey, pemilikan tanah pun mudah masa tu, sesiapa saja boleh. Okey, next, bagaimana dengan tanah ketika British? Memang berlaku perubahan mendadak yang besar. Okey, kita tengok isinya. Penting untuk rekod bertulis. Minta maaf tak cantik tu. Okey, rekod bertulis. Lain daripada tu, mengesahkan pemilikan tanah. Okey, rekod ini juga digunakan dalam urusan tanah seperti cukai, pajakan dan sebagainya lah. Tanah juga dilihat sebagai cagaran untuk dapat modal. Okey, kita teruskan
kesan undang-undang tanah, apa kesannya? Okey, kesan yang pertama, permohonan kebenaran mendapatkan tanah sama ada syarikat maupun individu kepada pejabat tanah. Lepas tu kuasa pembesar Melayu dah tak ada. Jadi kebenaran juga perlu daripada pejabat tanah ya. Sekali lagi pejabat tanah untuk mengutip hasil hutan seperti nipah. Kuasa residen juga amat besar bagi menentukan tanah yang boleh diberi kepada pemodal. Okey, kita teruskan. Kali ini di bawah Akta Tanah Simpanan Melayu, apa yang perkara paling penting untuk diingat? Okey, tujuannya untuk mengelak supaya tidak berpindah ke tangan orang asing. Memberi residen kuasa untuk mestiakan mana-mana tanah simpanan Melayu dan menghalang jual tukar milik. Okey, tak banyak, ringkas-ringkas saja. Kemudian Undang-Undang Tanah Sabah pula. Nak ingat yang tadi cikgu kata tu, susahnya. Tapi cubalah. Melindungi pepetika peribumi. Hak milik diberi kepada di bawah kuasa pegawai daerah. Okey, ada urusan jual beli tanah juga sangat penting, perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi. Dan next, untuk Undang-Undang Tanah Sarawak. Yang pertama, pemindahan hak milik tanah hanya boleh dilakukan melalui perwarisan. Mengelak pemajakan pun tak boleh. Menghalang pemecahan, penjualan semua tak boleh. Dan Land Order Sarawak memang hanya membenarkan imigran memiliki tanah campuran saja. Ini untuk melindungi peribumi Dan akhir sekali ada isi tanah simpanan di pedalaman khususnya dilindungi. Kemudian enactment tanaman padi. Apakah enactment ini? Menghalang tanaman getah ditanam di kawasan tanaman padi. British juga melarang pembukaan tanah baru. British juga memberi keutamaan kepada pengusaha Eropah. Okey, tak susah ya. Sebab British menghalang orang Melayu menanam getah. Menghalang. Kenapa dia halang? Pertama, kebimbangan pengusaha Eropah. Kebun kecil ni akan menyaingi. Kemudian, penglibatan orang Melayu akan pengeluaran meningkat dengan banyak. Harga akan turun bila dah banyak. Dan sekali melindungi pengusaha Eropah. Dan yang terakhir untuk tutorial kali ini. Sebab tanaman padi diperlukan ataupun perlu diberi perhatian. Okey, kenapa tiba-tiba British sibuk untuk memberi perhatian kepada tanaman padi? Rupanya kebimbangan mereka, orang Melayu tidak berminat lagi. Ini apa kesannya? Akan menambah import beras khususnya daripada Thailand. Dan bekalan import beras ini sebenarnya tidak terjamin. Contohnya ketika Myanmar ada krisis makanan, pengeluarannya sikit, tak bolehlah dia nak ekspor pada kita berlebihan. Dan kesannya berlaku kekurangan bekalan makanan. Itu saja untuk tingkatan 4. Habis dah tingkatan 4. Saya harap 20 tutorial ini boleh membantu calon-calon yang ingin mendapat cemerlang sejarah SPM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.